Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit sebanyak tentang tajuk yang berkaitan menghayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah mengutuskan Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik untuk kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Baik, yang pertama, saya akan membahas bagaimana kita boleh menghayati sunnah Rasulullah SAW dalam beberapa sudut kehidupan. Yang pertama, kita akan bahas daripada sudut berdakwah. Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh hikmah dan kesabaran. Baginda sentiasa mengutamakan pergatan yang lembah lembut. Dia mengutamakan kasih sayang dalam menyuruh manusia kepada kebenaran. Kita boleh menghayati sunnah ini dengan menyampaikan ilmu dan nasihat dengan cara yang baik. Kita gunakan bahasa yang mudah difahami dan tidak sakitkan hati orang lain. Kita menggunakan bahasa yang sopan. Sebagai pendakwah, kita juga perlu mengutamakan keikhlasan dalam berdakwah dan berusaha mengajak kepada Allah tanpa mengharapkan balasan di dunia, insya-Allah. Okey, seterusnya kita ambil pula daripada sudut kehidupan peribadi. Rasulullah SAW, dia adalah seorang yang sangat tawaduk. Meskipun baginda adalah utusan Allah dalam kehidupan peribadi, baginda sentiasa bercakap secara sederhana. Dia tidak melampaui batas dan sentiasa bersyukur dengan atas apa yang diberikan oleh Allah. Baginda juga seorang yang rajin beribadah pada waktu malam. Kita dapat tengok baginda selalu menunaikan solat tahajud di waktu sepertiga malam. Dia mengutamakan solat tahajud dan sentiasa berdoa kepada Allah. Dalam menghayati sunnah ini, kita juga perlu bersederhana dalam segala urusan dan tak terikat dengan segala hal-hal dunia, kemewahan dunia, dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan zikir. Yang ketiga, kita ambil daripada sudut kehidupan berkeluarga. Rasulullah dia merupakan suami dan seorang bapa. Rasulullah SAW dia menunjukkan kasih sayang yang tinggi terhadap ahli keluarganya. Baginda sering membantu isteri dalam urusan rumah tangga, bermain dengan anak-anak dan menunjukkan rasa hormat kepada semua ahli keluarganya. Dalam kita mendalami sunnah ini, kita boleh menjaga keharmonian rumah tangga dengan berkomunikasi dengan baik, memberikan sokongan moral dan fizikal kepada ahli keluarga kita. Kita juga perlu mengutamakan kasih sayang dan rasa hormat dalam setiap interaksi kita. Bila kita berkomunikasi dengan ahli keluarga yang lain, kita perlu menggunakan bahasa yang sopan, bercakap lemah lembut dengan mereka, agar kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita ambil pula daripada sudut bernegara. Rasulullah SAW juga merupakan pemimpin negara yang adil dan juga berwibawa. Baginda menegakkan keadilan tanpa memihak. Baginda sentiasa meletakkan kepentingan ummah di hadapan kepentingan diri sendiri. Baginda tidak mementingkan diri sendiri dalam urusan kewarga negaraan. Dalam pentadbiran negara, baginda dia mengamalkan syura, iaitu perbincangan untuk membincangkan sesuatu perkara, untuk membuat satu keputusan, dan dia tidak bersikap secara sepihak. Dia beri pendapat orang lain, dia memberikan orang lain untuk memberi pendapat masing-masing dan berbincang. Itulah satu sistem dipanggil syura. Sunnah ini dia mengajar kepada kita betapa pentingnya amanah dan tanggungjawab dalam memimpin. Sama ada daripada skala dalam atau kumpulan yang kecil atau besar, serta keperluan menegakkan keadilan dalam apa jua posisi kita yang kita berada. Kesimpulannya kita sebagai seorang lelaki, kita akan menjadi pemimpin atau dalam keluarga, sama ada keluarga atau dalam satu organisasi. Oleh itu kita perlulah memimpin dengan sebaik-baiknya, menjalankan tanggungjawab dengan amanah dan jujur. Oleh itu saya beri kesimpulannya, sunnah Rasulullah SAW
adalah panduan yang lengkap yang boleh kita ikuti kita patut ikuti dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan kita hayati sunnah baginda, kita bukan saja dapat mencapai kejayaan di dunia, malah kita dapat juga keberkatan di akhirat. Semoga Allah SWT mempermudahkan kita untuk terus istiqamah dalam mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sekarang ini. Saya akhiri dengan tasbih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.